Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada hari ini. Insya-Allah menyambung kelas pengajian kita dalam musim PKP ini dalam keadaan pakai virtual bukan dapat lagi hadir. Itu kita dah start dah, tapi lepas tu dekat Taman Tun ada naik kes. Jadi kita jadi online balik. Baik, ala kulli hal, semua Taala angkat daripada kita bala yang sedang berlaku sekarang. Allah Taala mudahkan hidup kita supaya kita boleh hidup biasa semula. Baik. Kali terakhir kita bincang itu kita dah habiskan berkenaan dengan tajuk berkenaan dengan barang siapa yang tertidur daripada solat subuh sehingga terbit matahari dan apa patut dia buat, dan kita bincangkan juga khilaf para ulama berkenaan dengan adakah perlu azan iqamat ataupun iqamat saja ataupun tak payah langsung. Demikian juga kita bincangkan masalah bila laksanakan solat tu adakah peluang untuk dia solat sunat lagi ataupun dia perlu segera solat subuh ataupun jadi semua kita bincang itu dan daripada dalil hadis Nabi SAW, memang orang yang solat tu memang kita kata tak perlu kepada kepada gupur-gapah. Dia boleh ambil masa, bersihkan diri dan sebagainya sampai selesai untuk dia mula solat. Lepas tu dalam masa yang sama kita bincang juga dalam dua hadis yang terakhir kita baca, itu hadis Imran bin Husain dan Abu Qatadah, disebut berkenaan dengan mukjizat Nabi SAW. Mukjizat Nabi SAW, dan berdasar pada hadis yang kita baca, kisah terbangun lambat ni Nabi SAW untuk syariat adalah berulang, bukannya sekali saja. Dengan sebab itu kita kata benda ni menjadi ingatan kepada para sahabat dan kemudian menjadi ingatan pada kita pula. Baik, hari ini kita masuk tajuk yang berikutnya. Tajuk yang ke-86. Tapi kalau yang kalau kita ada isyarah dia tajuk 89. Jadi insya-Allah kita akan baca hadis dulu macam biasa. Kemudian kita akan baca berkenaan dengan baca pengertian dia, dan juga kita akan baca pengertian dan kemudian kita akan syarah balik apa benda yang dibincangkan dalam hadis tersebut. Baik. Okey. Kita baca dulu matan Bab ma jaa fi hukmi qasri salati fi safar. Bab ma jaa fi hukmi qasri salati fi safar. 276 an Urwah bin Zubair bin Awwam an Aisyah radhiyallahu anha qalat faradallahu as-salata hina faradaha rak'ataini thumma atammaha fil hadari wa uqirratis salatu safari ala faridatil ula qala az-Zuhri faqultu li Urwah ma balu Aisyatu tutimmu fi safar qala innaha ta'awwalat ma ta'awwala Uthman. Qalat innaha ta'awwalat ma ta'awwala Uthman. 277 an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala faradallahu as-salata 'ala lisan nabiyikum fil hadari arba'an
Wa fi safari raka'ataini. Wa fi safari raka'ataini. Wa fil khawfi raka'ah. Fil khawfi raka'ah. 278 278 وأن يعلى بن أمية وأن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أي قرأ القرآن وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس قال عجبت مما عجبت منه فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وعن حفص بن عاصم عن بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صاحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Okey. 86 86 atau dalam kita ada lagi 89. Okey. Bab ma jaa fi hukmi qasr salati fi safar. Bab apa yang datang mengenai hukum qasar. Qasar salat fi safari dalam perjalanan. Okey. Kita qasar ni maksudnya kita pendekkanlah. Dan dipendekkan daripada solat tu adalah solat yang 4 sahaja. Ini qasar adalah bagi solat yang 4 sahaja. Solat yang 2 subuh tidak diqasarkan, demikian juga maghrib yang 3 tidak diqasarkan. Diqasarkan hanya solat yang 4. Ni kita tak bincang jamak Kita bincang tentang qasar dulu. Sebab apa yang datang dengan hukum qasar salat dalam musafir, dalam perjalanan atau dalam musafar. An Urwah, daripada Urwah ini bin Zubair. Anak Asma, anak saudara Aisyah. Dia walaupun Urwah ni anak saudara Aisyah radhiyallahu anha, walaupun dia ada anak saudara Aisyah yang anak Zubair bin Awam, yang sahabat contoh macam Abdullah bin Zubair, dia sempat dengan Nabi.
Tapi yang ni macam Urwah, dia lahir lepas Nabi wafat. So, jadi tak sempat dengan Nabi. Walaupun dia sempat dengan sahabat yang ramai, jarak dia dengan Nabi tak jauh, tapi dia tak dikira tabi'in. Tak dikira tabi'in, bukan sahabat. Okay, daripada Urwah bin Zubair. An Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Okey. Dia kata apa? Dia kata qala berkata Aisyah, faradallahu salata hina faradaha. Dalam fardukan Allah Taala salat ketika dia fardukan ia rakaataini, 2 rakaat. Dalam fardukan Allah Taala salat ketika dia fardukan ia 2 rakaat. 2 rakaat Bila Allah Taala mula fardukan solat tu difardukan 2 rakaat. Dan dia kata apa? Dia tajuk nanti kita baca hadis ni. Aisyah radhiyallahu anha dia solat 4 ketika musafir. Ada sebab nanti kita bincangkan sebab dia dia takwilkan pengertian tu macam mana Uthman takwilkan. Nanti kita bincang. Cuma masalahnya riwayat hadis ni memang jelas bahawa perbuatan mengqasarkan solat ketika musafir ni ada di antara sunnah Nabi SAW. Okay? Jadi memang kita kata ia adalah sebenarnya memang kita kata termasuk dikata antara perkara yang sunnah yang patut diamalkan. Dan bahkan benda ni bukan masalah kita rela kita nak kepayahan atau tidak, tak. Memang Allah Taala bersegi sedekah. Nanti kita baca hadis Umar, kita faham ialah sedekah, orang sedekahkan atau kalau orang tu musafir tak letih pun, macam zaman sekarang kan naik kapal terbang tak letih kan, sekejap 1 jam dah sampai ke Kota Baru contohnya, daripada Subang Kota Baru 1 jam. Sedangkan kalau naik kereta pergilah 5-6 jam kan. Jadi kita kata perbuatan ataupun cara musafir itu tak mempengaruhi masalah keizinan tersebut. Asal saja orang tu bergelar musafir dengan pengertian musafir dia telah layak untuk qasar salat. Qasar salat dia telah sempurna. Okey. Jadi Aisyah radhiyallahu anha kata faradallahu salata, memfardukan antara salat. Hina faradaha, ketika telah fardukan salat, fardukan dia rakaatain, 2 rakaat. Thumma atammaha fil hadari, Allah Taala jadikan dia sempurna pada ketika hadar. Jadi maksudkan hadar tu adalah ketika mana tidak musafir lah. Maksudnya apa tak sempurnakan. Bahkan maksud hadar dekat situ adalah ketika mana Islam telah mula menetap di Madinah. Digelar dengan hadar. Gelaran tu. Memang kita kata masalah solat ni kalau kita sebut pada awal tajuk bab dulu, ia sebenarnya difardukan awal. Memang Allah Taala fardukan solat ni memang dia diberikan awal. Cuma masalah sekarang ni para ulama bahaskan masalah solat 5 waktu saja datang wajib dia ataupun kewajipannya lepas daripada Isra' dan Mi'raj. Saya ingat baru ni ada sekali saya jumpa dengan janjian pengikut Kahar Al-Kazzab, Kahar pembohong yang mengaku Rasul. Jadi ada temu tajuk diorang nak persoalkan tajuk solat. Dia kata solat ni lepas Isra' Mi'raj dan sebagainya, mula 50 jadi 5. Saya kata masalah Allah Taala nak jadikan benda berkenaan macam Adam nak turun ke dunia, tapi jadikan dekat syurga dulu. Allah Taala jadikan dia makan pohon terlarang sebab turun ke dunia. Walaupun sebenarnya sebelum dia jadi lagi Adam telah tentukan untuk turun ke dunia. Allah Taala kata ini ja'alun fil ardi khalifah. Sekarang macam solat 50 jadi 5. Apa masalah dia? Itu hak Allah Taala untuk meringankan hukum. Nak tunjuk kepada kita belas kasihan dia. Apa masalah dia? Lepas tu diorang tak khawatir kata dalam Isra' Mi'raj. Saya kata bila sebut tentang solat difardukan ketika Isra' Mi'raj itu daripada hadis. Diorang tak nak hadis, tapi bila tajuk tu nak bahas. Saya kata ikut Al-Quran, solat ni bukannya Nabi Muhammad mula-mula sekali solat. Semua para Nabi solat. Hatta difardukan solat kalau ikut pada kisah keluarga Ismail alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, anak Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail dia adalah mula-mula sekali mengajar anak cucu dia sebagai solat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam ayat 54-55. Allah Ta'ala kata wadhkur fil kitab Ismail. Sebut dalam kitab tentang Ismail. Ingat dalam kitab tentang Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dia adalah seorang yang benar janji dan dia seorang rasul lagi nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah, dan dia dahulu perintah keluarga untuk salat. Bis salat wa zakah dan zakat. Wa kana inda rabbih mardiyah, dan di sisi Tuhan dia seorang yang diredai.
So solat tadi fardukan lama. Contoh bila Nabi SAW sendiri solat sebelum daripada Isra Mi'raj punya kisah kan. Nabi ada kisah-kisah Nabi solat. Maka solat Nabi tu kita kata macam Nabi solat sekarang lah. Cuma jumlah banyak mana kita kata contoh macam pergerakan serupa seperti yang sekarang dia tak tahu. Macam haji kan. Sebelum Nabi Muhammad datang haji telah ada. Baitullah dah ada, tawaf tu dah ada. Arafah tu dah ada. Telah ada apa manasik haji tu telah pun ada. Jadi bila kita faham bahkan bila doa Ibrahim dan Ismail minta apa supaya diberikan mereka akan manasik. Wa arina manasikana. So, maksudnya ibadat tu telah ada. Cuma apa banyak mana masih diingati oleh anak cucu. Itu tajuk lain lah. Banyak anak cucu dia masih lagi ingat. Tapi kita tahu bahawa lepas daripada Nabi SAW terima wahyu dan Allah Ta'ala beri baginda ajaran, maka kita tahu ini yang latest, yang terakhir, yang terbaru Allah Ta'ala turunkan sebagai arahan. Sebab tu kita tahu bahawa dalam konteks masalah solat ketika musafir ni, atau solat tu sendiri, perbuatan solat tu sebelum daripada Nabi terima Isra Mi'raj telah pun ada. Nampak 3 kali. Ada soalan ke? Boleh ke jamak solat Zuhur, Asar dan Maghrib sebabkan kesulitan? Dia tak pergi jamak. Kalau kita tangguhkan solat Zuhur dan Asar sampai waktu Maghrib, Zuhur dan Asar dalam waktu Maghrib, tidak dinamakan jamak. Tidak dinamakan jamak. Dia dinamakan menangguhkan solat. Menangguhkan solat. Bukannya jamak. Itu kena faham. So yang Nabi buat ketika mana baginda SAW buat ketika ketika mana baginda SAW gali parit untuk perang Ahzab. Baginda SAW ketika buat benda berkenaan, baginda buat tu tangguhkan solat. Menangguhkan solat sampai sampai Maghrib. Dalam waktu Maghrib solat masih tak solat. Itu bukan jamak. Itu bukan jamak. Macam kalau seorang doktor pakai bedah dan sebagainya, kena berdiri masuk dalam dewan perbedahan. Start daripada pukul 10 pagi contohnya sampai pukul 8 malam. Berapa jam dia kena berdiri kan buat kerja. Dia tak boleh solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Dia solat lepas keluar nantilah. Tak dinamakan jamak. Tidak dinamakan jamak. Tidak dinamakan jamak. Macam baru ni kes yang kita sebut bila jadi kes orang ramai tersekat dekat highway kerana jam dan sebagainya kan. Maka kita kata yang boleh berlaku adalah penangguhan solat, bukannya penggabungan solat. Mana tak ada tak jamak subuh dengan zuhur tak jamak. Dia yang penting dia solat bila datang dah sampai pada selamat kedudukan dan dia solat. Itu betul lah. Tapi untuk kata dia jamak tak dinamakan jamak Tidak dinamakan jamak. So kita patah balik pada buku kita. Okey. So jadi bila Aisyah radhiyallahu anha kata difardukan solat ketika atas fardukan 2 rakaat. Kemudian disempurnakan ketika kita tidak musafir. Kemudian wa uqiratus salatus safari ala firatul ula, kemudian diperakui, ditetapkan solat musafir tu mengikut kepada kefarduan yang awal. Ikut pada kefarduan dia yang pertama, yang bermula. Itu ketika mana awal sebelum Nabi pindah ke Madinah, solat tu dua je. Tapi lepas Nabi pindah ke Madinah, berlakulah solat tu dengan solat 4, 3, 4, 2. Jadi kan solat Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4, Subuh 2. Jadi macam tu. Lepas daripada Nabi pindah ke Madinah. Adapun sebelum itu solat tu hanya 2 saja. Okey. Kemudian qala Az-Zuhri, berkata Zuhri, Ibn Syihab Az-Zuhri qala faqultu li Urwah, aku kata pada Urwah, berkata Az-Zuhri kepada Urwah bin Zubair, dia tanya, ma balul Aisyah tu, apa hal Aisyah? Kenapa Aisyah tutimmu fi safari, menyempurnakan solat ketika musafir? Kenapa Aisyah sempurnakan safar, perkataan tu hilang, fi safari ketika musafir? Dia buat 4 juga. Qala innaha ta'awwalat ma ta'awwala Uthman. Ini dia mentakwilkan atau menafsirkan ayat, dengan tafsiran Uthman. Ta'awwala tu maksud tafsir atau melaksanakan seperti pelaksanaan Uthman. Okay. Dia kan kita nak baca, kita sebut itu kan bila kita mula masuk PKP dan kemudian tajuk berkenaan dengan kita kata cara atau protokol ataupun
aturan solat di masjid dalam keadaan berjarak yang tak pernah dibuat. Dan saya kata, saya bagi contoh untuk tunjukkan bila pemerintah buat satu perkara atas nama ijtihad, maka kita umat Islam ikut pemerintah. Walaupun kita kata kita tahu ikut sunnah ni macam ni. Dan kita bawa kisah berkenaan dengan bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya berkenaan perbuatan Uthman solat di Arafah 4-4. Itu tunjukkan dia dalam keadaan datang menunaikan ibadat haji dan dia jadi ketua, tapi dia solat 4-4, dia tak solat 2-2. Jadi bila kita baca itu kita kena faham kisah ni bahawa dengan jelas kita kata Uthman bin Affan tak ikut yang biasa dibuat. Tapi kenapa dia buat macam tu? Dia ada pentakwilan. Ya, jadi dia kata telah jadi pening lah sebahagian orang yang mutakhirin dan himpunkan hadis Aisyah dengan hadis Ibnu Abbas dan lain sebagainya lah. Ada kata hadis Aisyah anha ni pada awal perkara. Ada Ibnu Abbas kita baca bila dah tetap. Tapi ini salah. Sebenarnya perbuatan Aisyah tu orang lihat depan-depan. Mana Ibnu Syihab tanya kepada Urwah, menunjukkan itu antara perkara yang dibawa oleh Aisyah lepas daripada Nabi wafat. Ibnu Syihab ni Az-Zuhri, dia tabi'in. Dan Urwah bin Zubair pun tabi'in. So maksud dia ketika Nabi hidup, kisah dah lepas lah. Mana yang lihat depan mata mereka adalah apa Aisyah buat lepas Nabi wafat. Okey. Jadi macam mana yang difahamkan? Bila Ibnu Syihab Az-Zuhri dia kata apabila tanya pada Urwah, kenapa Aisyah sempurnakan solat? Maksud dia solat 4-4 juga ketika musafir. Kenapa tak solat 2-2? Okey. So, jadi dia kata kat sini, dia kata memang para ulama cuba nak gabungkan hadis tersebut. Pasal kisah hadis Ibn Abbas nanti, hadis Umar nanti, semua datang dengan memang kita kata ketika musafir, Ibn Umar ceritakan, memang Ibn Abbas ceritakan, memang musafir solat dia adalah dua rakaat. Hatta kalau tak jamak sekalipun dua-dua. Macam Nabi SAW, bila tak jamak solat pun Nabi akan solat dua-dua. Macam bila tak satu tempat dalam keadaan nak balik masih lagi tak tetap, baginda SAW akan solat dua zuhur, dua asar. Dia akan solat, tapi dia suruh orang lain yang tak musafir solat penuh. Dia solat dua. Dia jadi imam, dia solat dua. Dan orang lain solat 4. Yang mana yang memang tidak musafir. So dalam kisah tersebut yang sunnahnya untuk kita ketika kita menetap satu tempat, kita balik Kota Baru ke, balik ke Kedah ke, balik ke mana, ke Perlis ke Johor ke, daripada rumah kita ni kita pergi sana, pergi ke rumah mak bapak kita. Jadi kita menetap di sini. Kita tempat sana tu kita dah tinggalkan, kita dah hijrah, semua harta kita dekat sini. Tapi lepas dia tu, sampai sana, kita sebenarnya masih dikira seorang musafir. Bila kita balik kampung tu, masih musafir. Macam Nabi balik ke Mekah lah. Di Mekah keluarga Nabi masih ada. Tapi Nabi sampai ke Mekah, Nabi anggap diri baginda sebagai orang luar. Okay, Nabi tak jamak bila sampai destinasi. Nabi tak jamak. Nabi sentiasa qasar. Sentiasa qasar salat. Ini sunnah yang kita tengok ditinggalkan. Biasanya orang akan ambil terus jamak dan qasar. Jamak dan qasar sekaligus. Walaupun memang kita tahu bahawa orang yang boleh qasar boleh jamak. Siapa boleh qasar, dia boleh jamak. Sebab dia himpunan. Pasal orang tu bila taraf dia musafir, dia boleh jamakkan solat dia. Hatta ketika mana dia tengah duduk, tak ada kerja, tak ada masalah pun. Sebab tu Nabi SAW tunjuk keharusan tersebut bila ketika hari Arafah, Nabi gabungkan solat zuhur dan asar. Daripada hari lain, Nabi tinggalkan. Nabi solat dalam keadaan dua-dua dalam waktunya, tapi Nabi solat dalam keadaan qasar saja, tanpa jamak. Qasar tanpa jamak. Okay. Okay, jadi kalau kita panggil situ, jadi apa kita lihat harus boleh buat. Cuma kalau kita kata sunnah yang baiknya yang kita ikut Nabi SAW adalah kita qasar ketika mana kita menetap. Kita bermukim sementara tu, tinggal ke tempat 2 hari ke sebagainya, sepatutnya kita qasar tidak jamak. Kita buat macam Nabi. Tapi orang yang kata boleh jamak, dia kata dah kita musafir, jamaklah. Jamak sekali lah. Tapi kalau ini perbincangan kita qasar dulu. Baik. Jadi kalau kita tengok hadis Aisyah ni, hadis ni sebenarnya yang Aisyah punya lafaz tu bertentangan dengan perbuatan dia. Di sisi para ulama ini tajuk dia. Hadis. Bila satu hadis dicerita oleh para sahabat, kemudian para sahabat tu buat di opposite kepada apa yang dicerita. Ini salah satu contoh. Aisyah cerita tentang dikosarkan solat ketika musafir. Tapi dalam masa yang sama, dia sendiri solat penuh. Dia mesti kita nak faham hadis ni.
Dia kata hadis Aisyah awal yang pertama dia ini kisah terbaru. Tapi ini sebenarnya kita payah juga nak faham macam tu sebab memang saya sebut tadi Ibn Shihab dan juga Urwah ni bukan hidup zaman Nabi. Maksudnya dia dapat lihat akhir apa benda yang latest, yang terbaru daripada Aisyah radhiyallahu anha. Bukan apa yang awal. Okay, jadi dikata kat sini kan. Jadi kalau kita kata Aisyah radhiyallahu anha yang urut perkara ni ikut apa yang kata itu mustahil dari segi kebiasaan untuk bersendirian dengan nukilkan nukil Aisyah. Kerana hukum ni hukum meliputi orang ramai dan bahkan dinukilkan oleh semua para sahabat. Bilangan mereka ramai. Dan tak didengar dia apa itu sama sekali daripada selain Aisyah radhiyallahu anha. Maka benda ni lah kita kata kita kembali kepada penelitian. Masalah riwayat memang Aisyah radhiyallahu anha ceritakan sama. Tapi dalam masalah amal Aisyah buat solat tu penuh. Okey. Jika dikatakan sekejap. Okey, tapi kat situ dia kata apa? Dia sebut tentang Aisyah mentakwilkan apa ditakwilkan oleh Uthman. Aisyah takwil apa ditakwil oleh Uthman. Okey. Dia cerita dia tajuk masalah apa masalah Aisyah anha kenapa dia solat penuh. Okey. Para ulama bahaskan dia kata hukum qasar dalam musafir ni diriwayatkan daripada satu jemaah daripada para ulama itu daripada Umar bin Aziz, orang Kufah. Mereka kata bahawa solat qasar ni adalah wajib, fardu. Maksudnya ketika musafir mesti buat macam tu. Wallahu a'lam, mungkin mereka melihat kemestian sebab kerana tengok Nabi tak pernah tinggalkan sunnah tersebut. Okey. Imam Malik pun ada satu riwayat daripada Imam Malik kata dia adalah qasar ni adalah fardu. Tapi masyhur daripada Imam Malik dan semua para teman-teman Imam Malik dan kebanyakan para ulama salaf dan khalaf adalah qasar ni adalah sunat saja. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Dan mazhab dia semua ulama di Baghdad daripada ulama Maliki dan sebagainya semua macam tu. Dia adalah fardu yang pilihan, mana digalakkan kefarduan yang diberi pilihan untuk orang ramai. Ini pendapat ulama mazhab Syafi'i. Kemudian bila orang tu bila dikatakan katakan boleh pilihan, kita boleh penuh, boleh solat sikit, boleh solat penuh, boleh solat qasar. Soalan dia mana lebih afdal? Yang sebagai mereka kata qasar lebih afdal. Ini ada kata ni dan ada kata solat penuh lagi afdal diceritakan daripada pendapat Imam Syafi'i. Kadang-kadang sebahagian pendapat Imam Syafi'i dia berdasar kepada masalah mana lagi susah, itu lagi tinggi pahala. Ini masalah jugalah. Okey. Dan sebab khilaf yang mereka ada khilaf ni adalah kerana hadis yang kita akan baca nanti. Okey. Yang kita kata yang kes dia yang perbuatan Nabi tak pernah tinggal, satu yang kita Ibn Umar tu, dan juga kisah yang pilihan yang mana yang dibuat oleh atau dicerita oleh Umar. Dia kata sedekah. Maka terimalah sedekahnya. Ada satu riwayat lain yang para sahabat Nabi ketika musafir ada yang solat penuh, ada solat qasar. Yang Nabi tak kata apa-apa, Nabi diamkan. Jadi hadis tu dua. Jadi dia kata apa? Pihak yang kata bahawa qasar ni bukan fardu. Dia kata hadis Aisyah dan hadis Ibn Abbas bahawa fardu pada keduanya adalah apa dimaksudkan dengan takdir. Ditetapkan dan dia adalah asal daripada bahasa. Maksud Allah Taala telah menentukan solat musafir 2 rakaat. Bilangan dia. Menentukan, bukannya mewajibkan. Macam mana dia ditentukan bukan fardu tu kalimat lafaz fardu tu kan maksud fardu wajib. Allah Taala fardukan solat, tapi bilangan tu Allah tetapkan dengan 2. Tapi dan macam Allah tetapkan solat ketika tidak musafir 4. Okey, di atas hadis Ibn Abbas yang kita baca lagi. Dan di atas apa keadaan sekalipun takdir tadi hukumnya wajib atau sunat diambil dalil yang lain. Okey, hukum wajib atau sunat tu diambil daripada dalil yang lain, bukan lafaz hadis ni. Bahkan macam contoh macam hadis yang datang jadi kita baca hadis Umar yang kata sedekah Allah Taala sedekah yang Allah sedekah dengannya ke atas kalian, terimalah sedekahnya. Okey. Dan dapat diriwayatkan daripada Aisyah yang dilaksanakan oleh Aisyah radhiyallahu anha melakukan umrah bersama Rasulullah di Madinah, daripada Madinah ke Mekah. Dia kata ya Rasulullah, demi bapakku dan makku sebagai ganti kau, engkau qasarkan salat dan kau sempurnakan. Kau berbuka dan juga kau berpuasa. Dia kata
Dia kata Nabi pun kata pada Aisyah, betul wahai Aisyah, dia kata, dan dia kata apa, dan tidaklah dia kata kepada Nabi SAW, apa, engkau qasar, aku sempurna, engkau berbuka, aku berpuasa, engkau elok. Nabi kata ahsanti. Ini hadis Hasan Nasai dan Nabi tak burukkan ke atas Aisyah anha. Demikian yang dimaksudkan maksud dia, kita kata diikat apa kalimah tadi, tidak ada salah. Falaisa alaikum junahun. Dalam surah An-Nisa 101 dibaca, itu menunjukkan bahawa qasar sudah tak salah. Maksud dia itu bukannya wajib. Okey. Jadi memang kita lihat memang kita kata dia adalah sunat lah, dia sunat. Dia adalah sunnah yang digalakkan ketika mana musafir, digalakkan kita qasarkan solat. Okey. Sekarang kita lihat hadis berikutnya. Dia kata dia kata okey. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala faradallahu salata 'ala lisan nabiyikum fil hadari arba'an. Lam fardukan Allah Taala salat di atas lidah nabi kalian ketika hadir, itu tak musafir, 4. Wa fis safar, ketika musafir, raka'ataini. Wa fil khaufi, ketika ketakutan, rakaat, 1 rakaat saja. Okay, Allah Taala fardukan salat di atas lidah nabi kamu ketika hadir, tak musafir, 4. Ketika musafir, 2. Dan ketika ketakutan, 1 rakaat saja. Kemudian daripada Ya'la bin Umayyah. Okey. Ya'la bin Umayyah qala, dia kata, qultu li Umar. Aku kata pada Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhu, laisa atan firman dalam surah An-Nisa 101, laisa alaikum junahun. Allah katakan ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, idza darabtum fil ardi, bila kamu bermusafir di muka bumi, falaisa alaikum junahun, tiada kesalahan ke atas kalian, antaksuru minas salat, untuk pendekkan salat, in khiftum ayyasnakumul ladina kafaru, jika kalian bimbang akan menyerang kamu orang-orang kafir. Jika kalian bimbang orang kafir menyerang kalian. Lepas tu dia kata faqad aminan nas, orang ramai telah pun aman. Sedangkan ayat tu kaitkan qasar itu berkaitan dengan tajuk serangan musuh. Sedangkan orang ramai dah aman. Lalu Ya'la bin Umayyah kata macam tu, Umar berkata berkata ya bin Umayyah, ajibtu mimma ajibta minhu. Aku rasa takjub daripada apa yang kau rasa takjub mengenainya. Aku rasa pelik, macam kau rasa pelik sekarang, aku berasa pelik juga. Fas'altu Rasulullah SAW an dhalika. Lalu aku tanya Rasulullah SAW mengenai itu. Dia tanya Rasulullah. Faqala, maka baginda SAW bersabda, sadaqatun, ialah sedekah, tasaddaqallahu biha alaikum, akan sedekah dengannya ke atas kalian. Perbuatan qasar salat ini adalah sedekah Allah Ta'ala, sedekah ke atas kalian. Faqbalu sadaqatah, terimalah akan sedekahnya. Terimalah akan sedekah Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala beri. Yang patut dari kita adalah kita mesti menerima akan pemberian tersebut, bukannya kita tolak. Allah Ta'ala berikan di atas dasar kemurahan dia, dan kita kata kalau orang tu tolak, dia sikit macam biadab lah. Okay. Menangguhkan solat ke destinasi, contoh solat Zuhur, Asar. Menangguh solat, kalau ada kata orang tangguh solat dan destinasi tempat dia pergi, contoh macam dia daripada KL pergi ke Kedah. Okay. Sampai destinasi di sana, dia masih seorang musafir. So dia solat 2-2-3 lah. Tapi kalau dia tangguhkan solat ketika balik sampai ke tempat dia tinggal. Contoh dia daripada Kedah balik ke Kuala Lumpur, rumah dia. Sampai di KL, sampai di rumah dia atau mukim kawasan dia, dia solat penuh lah. Di antara syarat untuk solat qasar ni, orang tersebut mesti berada dalam keadaan musafir. Kalau ketika mana fardu solat tersebut berlaku, atau ketika dia tunaikan solat tu, dia masih seorang musafir, dan dia buatlah 2. Tapi kalau sekiranya diwajib ke atas dia solat tadi ketika musafir, maka dia kena solat kalau dah sampai ke Kedah, tempat destinasi dia. Dia boleh solat 2-3. Tapi kalau dia solat di Kuala Lumpur, balik ke Kuala Lumpur, jam. Sampai di Kuala Lumpur, sampai di rumah dia, dia solat. Dia solat 4-4-3. Dia wajib solat 4-4-3. Kalau dia pergi ke sana,
Dia pergi musafir, pasal taraf dia sebagai seorang musafir, dan solat dia adalah 2-2-3. Tapi kalau sekiranya dia balik ke KL dan dia hilang taraf musafir, maka solat dia 4-4-3. 4-4-3 Baik. Sambung balik. Jadi dia kata memang Umar bin Khattab tanya Nabi dan Nabi jawab macam tu. Kata ia adalah sedekah dari Allah Taala, terimalah sedekahnya. Okey, baik. Okey, jadi kalau kita faham di situ maksud dia apa ni, okey, baik. Pertama sekali dia orang khilaf yang berlaku tadi kita terangkan berkenaan dengan masalah solat musafir ni, solat qasar ni wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Fardu ke bukan? Itu tajuk dia. Kemudian para ulama bercanggah pendapat mengenai musafir yang diqasarkan solat. Berapa kadar dia? Telah berpendapat umum para ulama kepada keharusan keharusan untuk qasar solat ni pada semua musafir yang harus, okey, dan menghalang daripada musafir maksiat. Okay, musafir yang diqasarkan berkadar bentuk musafir, jenis musafir tu, bukan jarak ni kita bincang kemudian. Okey, jenis musafir yang diqasar pada solat. So dia kata musafir yang harus, itu yang wajib atau yang sunat atau yang harus boleh. Yang harus contoh macam dia nak pergi melancong, bersia-sia tak apa. Tapi bila ada maksiat dia memang nak buat maksiat, contoh macam pergi sana nak minum arak. Pergi sana nak tengok tarik mogil. Maka ketika musafir berkenaan haram, tak dibenarkan dia untuk qasarkan solat. Okey, dan ini pendapat Malik, Syafi'i, At-Tabari dan juga lain-lain. Tapi Abu Hanifah dan juga teman-teman dia serta As-Sauri, Sufyan As-Sauri, kepada keharusan pada apa saja musafir. Tak kira taat atau maksiat. Dan ini sebenarnya riwayat yang pelik daripada Malik ada. Dia kata dan berkata Daud Az-Zahiri dia tak harus kecuali pada safar haji dan umrah serta peperangan, tidak pada selainnya. Pasal ikut pada Daud Az-Zahiri dia kata tengok Nabi hanya buat ketika itu. Jadi memang Nabi musafir pun untuk itu je, Nabi tak musafir. Lain, bersia-sia mana ada. Itu kan tajuk dia, tajuk nak kata salah tak kena. Tajuk dia kata musafir haji, umrah dan juga peperangan. So, jadi 3 pendapat lah. Pertama mazhab Syafi'i kata dan jumhur ulama kata tak boleh. Kecuali safar yang harus saja. Safar yang harus, yang halal. Safar yang haram tak boleh, tapi mazhab Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri kata boleh. Tak kisah. Tapi riwayat ni inilah pelik dan Al-Zahiri kata tak harus kecuali pada musafir yang haji, umrah dan juga peperangan saja. Okay. Dan diriwayatkan itu daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan bercanggahan daripada Ahmad bin Hanbal kadang-kadang orang dikata Imam Malik, kadang-kadang dikata tidak dikosarkan solat kecuali pada haji dan umrah saja. Ada dikata pada semua keadaan, ada kata pada haji dan umrah. Okey, dan kemudian berkata Atha bin Abi Rabah, tak dikosarkan solat kecuali fi sabilillah. Dalam satu jalan Allah Taala. Tapi yang sahihnya adalah mazhab pertamalah, qasar ni disyariatkan bagi peringanan daripada orang musafir. Bagi kepayahan yang datang ketika musafir, juga membantu untuk dia untuk perkara yang haruslah. Semua safar tu samalah, safar yang bentuk wajib atau sunat tak harus, okeylah. Adapun safar maksiat maka tidak diberi kelonggaran padanya qasar, tidak juga berbuka puasa. Kerana itu berlaku sebagai benda itu berlaku untuk maksiat. Kalau kita buat qasar salat ketika musafir maksiat, buat benda bukan maka ibadat tadi tu, qasar tu menjadi bantuan untuk maksiat. Mana boleh? Kan? Sedangkan Allah Taala firman dalam Quran surah Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, dan kamu bertolong-tolong ke atas dosa dan juga permusuhan. So kalau macam tu tak bolehlah kita ambil amalan tadi kita tukarkan kepada untuk buat bantu kita buat jahat. Faham So jadi ini yang kita ambil jumhur Kemudian para ulama bercanggah pendapat, apa kadar? Ini kadar musafir yang dikuasarkan solat. Berkata Daud Az-Zahiri, ini pendapat ni dipegang oleh Ibn Taymiyah, bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah, dikuasarkan solat pada semua musafir, tak kira pendek atau panjang. Hatta kalau 3 batu dalam musafir ketaatan. Cuma lafaz 3 batu tu dia ambil lafaz Anas. Cuma lafaz Anas tu sebut 3 batu tu, Nabi kuasar solat pada 3 batu tu, lepas keluar 3 batu tu maksud dia. Bukan maksud dia asal 3 batu lepas dia boleh kuasar. Sebab Nabi buat benda tu ketika solat di Madinah 4. Solat di Zulhulaifah 2. Zuhur di Madinah 4. Di Zulhulaifah asal Nabi solat 2 je. Itu yang Anas ceritakan, bukan maksud Anas tu, maksudnya Nabi
keluar tak ada benda pun Nabi solat, 2, tak ada. Dan semua para ulama di atas bawah qasar ni disyariatkan untuk peringanan. Dan dia hanya berlaku pada safar atau perjalanan yang panjang. Yang datang pada kepayahan kebiasaannya. Cuma mereka yang bersetuju, ada kadar, orang bercanggahan pendapat. Okay, tentang kadar tersebut. Bahawa berpendapat Malik, Syafi'i dan teman pengikut mazhab Syafi'i juga, Malik dan Laits bin Sa'ad Al-Auza'i, Laits bin Sa'ad serta Al-Auza'i, dia kata dan juga fuqaha hadis ke bawah tidak diqasarkan solat kecuali pada perjalanan sehari sempurna. Dan berkata Imam Malik sehari sempurna, dan kembali kepada sehari sempurna ni kata-kata Ibn Abbas dan Ibn Umar. Sebenarnya sini sehari sempurna ni, ini yang orang kita sebut apa, 2 marhalah. Sehari semalam. Sehari semalam tu sehari sempurna lah. Maksudnya dalam satu hari, sehari semalam tu unta yang diorang naik, biasa diorang akan buat 2 trip. Trip siang dan trip malam. So cukup trip tersebut, itulah sehari semalam. Cuma bila sebut jumlah masa tu, dia tak serupa sebenarnya. Ikut unta tua, unta muda, kemudian barang banyak, barang sikit, musim panas, musim sejuk. So sentiasa benda tersebut ada kaitan. Tapi memang kita kata kalau ikut hadis Nabi SAW, Nabi dahulu sebut tentang musafir ni yaumun wa lailah, sehari semalam. 3 hari 3 malam. Nabi gunakan tempoh untuk maklumkan tentang tentang musafir itu penjara. Tapi kita dah balik pada asal para ulama bahaskan, kita kata kalau sekiranya kita pakai hari, kita tak dapat hari yang tepat sebab ialah kenderaan dah bertukar. Kenderaan zaman dulu dan sekarang tak sama. Jarak ia kekal, tapi kenderaan. Sebab kenderaan tu akan memudahkan ataupun membezakan jarak. Sebab sejam unta berjalan dengan sejam kereta bergerak di highway tak sama. Unta pun lah, tajam unta. Camera speed je Okay, unta punya perjalanan. Dia unta Unta punya perjalanan dia lari. Kalau jalan, kalau dia jalan laju, kalau dia sprint 65 km sejam. Tapi kalau dia dia jalan maintain speed tak laju sangat, 40 km sejam. 40 km sejam. Itu dia kata 40 km sejam kan. Kalau unta berjalan lah, ikut jarak tu kan, berjalan walking speed kot. Unta biasa diorang ni. Sekejap Okey. Kalau ikut sini dia kata unta boleh berjalan 32 km sejam, 32 km dalam sehari. Kalau dekat padang pasir yang panas tu, dia boleh berjalan 30 km. 32 km sekali perjalanan. Ada kata di antara 40 ke 48 km per day. Sehari 40 ke 48 km sehari. Jadi kalau kita lihat kat situ, unta punya perjalanan zaman tu macam itulah. Dia sehari semalam, dan kalau kita kali 2 betul lah, siang satu trip, malam satu trip. Tu yang lafaz 2 marhalah timbul. Apa dah benar ni? Mana ada niat jamak, niat tangguh. Kita tahu dah kita nak tangguh solat lah. Mana ada niat nawaitu sama qadin ni, mana ada. Ya, banyak-banyak orang kita masalah ni bila buat masalah niat. Ya Allah, aku nak tangguhkan solat sampai maghrib nanti. Dah, habislah. Mana ada nawaitu tangguh solat, mana ada nawaitu diajar itu. Cakap bahasa Melayu je lah. Ya Allah, aku nak tangguh solat Zuhur ni, tak sempat ni sampai asar sekarang. Atau sampai maghrib sekarang. So, maksud dia ada urusan. Kan? Itu niat macam tu lah. Niat kenapa nak niat macam ni lagi? Orang kita masalah pakai niat kenapa? Lafaz niat. Mana lafaz niat diwajibkan? Dan kalau kita orang Melayu, kita cakap bahasa Arab buat apa? Kita niat bahasa Melayu lah. Yang kelakarnya dah Melayu, niat bahasa Arab. Bahasa apa?
Okey. Sekarang kita patah balik pada kisah tadi, jarak. Apakah jarak yang dikosarkan solat? Okay, jadi para ulama apa dahulu macam disebutkan umum ahli hadis semua sekali kata apa bahawa jarak tu. Daud Az-Zahiri kata jarak, tapi umum ahli hadis dia kata sehari semalam. Sehari sempurna sehari semalam lah. Ya, dia kata apa? Dia kata yang ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dan diukur dia oleh Malik dengan 84 bukan 48 batu. 48 batu. Dan Syafi'i ukur dengan 46 batu. Lagi pendek. Lebih sama, lebih kurang. Tapi ini yang sebenarnya yang kita kata apa diriwayatkan daripada perbuatan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang mereka berbuka puasa mengqasarkan solat pada jarak 4 barit. 4 barit ni sama dengan 16 farsah. 4 barit 16 farsah sebab satu barit 4 farsah. Okey, satu farsah 3 batu. So 3 kali 3 kali 16 48 batu. 48 batu. Nah, itu yang apa yang kita panggil apa yang apa ukuran paling ni. Dan kalau kita kali kepada tukar pada kilometer lebih kurang dalam 81. Ada kata 82, ada kata 86. Ini ikut ukuran kiraan. So alhamdulillah lebih 80. Itu yang dikatakan sebagai jarak patut boleh untuk qasar solat dan buka puasa. Okey. Okey, dia kata dan okey, macam mana diorang semua ni ukur kira? Okay, pertama yang perbuatan sahabat Nabi itulah. Yang kedua yang diorang ukur pada awalnya adalah berkenaan dengan kata-kata Nabi SAW. Kerana baginda SAW dahulu bersabda, la yahillu imra'atin, tidak halal untuk seorang wanita tu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman dengan Allah dan hari akhirat, tusafiru, bermusafir masirata yaumin wa lailah, perjalanan sehari semalam, illa ma'aha dzu mahramin minha, kecuali bersama-sama dengan dia ada yang memiliki hubungan haram kahwin daripada dia. Mana hubungan kahwin abang dia ke, adik dia ke, anak saudara dia ke yang haram kahwin dengan dia kena bersama dengan dia. Dan perjalanan sehari semalam tu itu dimaksudkan dengan perjalanan sehari sempurna. Dan juga memang para itulah kebiasaan mereka orang-orang Arab tu, musafir mereka apa? Mereka apa? Berkailah pada siang hari, mereka jalan waktu malam. Ada waktu mereka jalan siang, jalan malam. Mereka dia ada waktu rehat tidur dia. Dan kerana perjalanan sehari sempurna tak mungkin keluar daripada rumah dan kembali balik pada dia. Pada asalnya macam tu. Zaman sekarang boleh. Zaman dulu, orang keluar sehari semalam, mustahil dia dah pergi jarak tu, dia boleh patah balik dalam masa yang sama. Tapi sekarang boleh. Jarak apa yang unta boleh lintas. Yang ini 48 batu tu, kita pergi keluar sampai ke KLIA, sampai dah, lepas dah. Dapat dah jumlah tersebut. Pergi ke Tanjung Karang ke, di depan lagi sikit ke Sungai Besar, dah dapat dah. Jumlah tersebut kita dapat. Sedangkan kita dah pergi dan patah balik. Saya ada seorang Allah Ta'ala kenal. Dia pergi Melaka sebelum maghrib, pergi buat urusan, makan ikan bakar, balik-balik sebelum pukul 12. Dia pergi, patah balik. Dah berapa jam je. Dan 3 jam, 4 jam dia pergi dah lintasi jarak berkenaan. Pada zaman dahulu memang untuk orang tu keluar, patah balik ke rumah dia daripada hari tersebut kan. Dia tak boleh tidak dia keluar, dia mesti kena berehat. Maka dekat situ yang kenapa ukuran tersebut berlaku. Sehari semalam tu dijadikan sebagai ukuran. Okey. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, kata orang kufar tak ada qasar solat perjalanan kurang daripada perjalanan 3 hari. Ini kata-kata Uthman bin Affan, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah dan kata-kata Hasan Al-Basri dan Ibnu Syihab. Maksud dia maksud dia kata-kata yang ketiga yang keempat ni pendapat Uthman, Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah. Yang kata apa? Ia adalah perjalanan kurang 3 hari tak ada qasar. Demikian juga Ibnu Syihab dan Hasan Basri, dia kata qasar pada 2 hari je. Tapi pendapat pertama itu yang perjalanan sehari semalam tu adalah yang terpilih. Itulah yang paling tepat. Okey. Dan bila kita kata tadi kan yang kisah Uthman bin Affan punya takwil dan Aisyah takwil kan. Dia kata dan diorang para ulama dipercanggahkan mengenai takwilan penyempurnaan. Sebab kenapa Aisyah solat sempurna penuh. Dan Uthman. Okey. Pendapat pertama yang kita nak fahamkan kenapa Ibnu Syihab Az-Zuhri bila tanya pada Urwah bin Zubair kenapa Aisyah radhiyallahu anha riwayatkan hadis Nabi tapi dia solat 4. Dia kata Nabi solat 2.
Doakan orang Islam difardukan solat 2 lepas ketika musafir, tapi ketika dia tak musafir 4. Kenapa Aisyah tetap solat 4? Okey, ni ada beberapa pendapat. Pendapat pertama dia kata bahawa Aisyah radhiyallahu anha mentakwilkan atau memahami bahawa qasar ni adalah rukhsah, bukannya wajib, dia kelonggaran. Kalau dia rasa dia dilarat, dia tak perlulah nak qasar. Dia ambil dengan yang paling sempurna. Okey. Ini pendapat pertama lah. Okay. Dan apa? Okey, dan apa, selain pendapat yang pertama ni semua sekali rosak atau jauh, sebenarnya tak betul. Okey, antara yang dikatakan pendapat yang salah, dia kata bahawa Aisyah radhiyallahu anha mentakwilkan bahawa dia adalah mak orang beriman. Maka di mana saja dia berada, di situ ada keluarga dia dan anak dia. Ini batil lah. Kerana apa? Kerana di antara jarak tadi kan. Di antara dua tempat tadi, jarak yang jauh. So yang kita kata Aisyah radhiyallahu anha ketika musafir tu bukan masa sampai ke destinasi. Sampai destinasi, kita fahamlah tajuk macam kita ada 2 rumah. Saya ada rumah kat sini, ada rumah dekat Kedah katakanlah. Saya ada tanah Kedah, ada rumah kat sana. So saya masuk qaryah saya di sini, saya seorang yang mustautin. Balik sana pun saya jadi orang yang mukim. Pasal saya ada rumah 2 tempat. So saya tak boleh qasar solat di sana, tak boleh di sini. Macam anak-anak kita pergi asrama lah. Di asrama MRSM Taiping ke sebagainya. So di tempat itu dia tak boleh qasar, tak boleh jamak. Di rumah kita pun tak boleh jamak qasar. Ataupun orang pergi belajar luar negara, dia di rumah dekat KL, dekat Malaysia, dekat Selangor. Kemudian dia ada apartmen ataupun tempat tinggal dekat Amerika Syarikat. So bila sampai dekat area sana pun tak boleh jamak qasar, kat sini pun tak jamak qasar. So ini dikata pasal kononnya Aisyah radhiyallahu anha menyatakan dia mak orang beriman, maka semua tempat ada keluarga dia, maka dia tak nak qasar. Ini batil Pasal apa? Pasal jarak antara 2 tempat tadi kita faham. Kita sampai sini tak buat, sini tak buat, kita faham. Yang kita nak masalah perjalanan. Yang kisah Aisyah radhiyallahu anha dalam perjalanan tu dia masih solat 4. Okey. Jadi ini batil Okey. Kerana Aisyah radhiyallahu anha dia sempurnakan pada dalam ketika perjalanan. Dan ketika dalam perjalanan, bukannya ni. Dan tadi juga dia kata bahawa Aisyah melihat bahawa tidak ada qasar kecuali pada haji dan umrah serta peperangan. Ini pun batil juga. Tak dinukilkan daripada Aisyah sedemikian. Dan tak diketahui daripada mazhab dia. Kemudian dia sempurnakan ia ketika hatta ketika musafir, ketika pergi nak jumpa Ali bin Abi Talib ketika di Kufah Basrah kan, perang Jamal pun dia solat penuh juga. Okey. Dan dapat antaranya bahawa dia sempurnakan tidak dalam ada kata itu dia buat kerana apa, dia sempurnakan sebab dia musafir yang tak harus. Pun salah juga. Semua patah, gagal Yang betulnya adalah yang pertama. Iaitu apa? Dia lihat ini adalah kelonggaran sahaja. So boleh tinggal, boleh ambil. Okey. Jadi kata dan dia paling takut Allah Taala dan paling bimbang kan, paling taat untuk keluar musafir tak ada Allah Taala. Ni takwilan ni semua ni apa yang dibuat oleh Syiah lah. Syiah yang kata Aisyah rasa dia menderhaka kepada Allah Taala sebab tu Aisyah tak qasarkan solat. Ini pun salah. Okey. Okey. Dan ini adalah buhtan, ada penipuan yang sangat besar. Tapi dia keluar dia keluar ketika perang ketika perang Jamal tu. Dia dalam keadaan berijtihad dan juga mengharap ganjaran Allah Taala dalam keluar dia tadi. Dan dia ingin untuk memadamkan api fitnah. Kemudian dan kemudian dia keluar dengan semua garis panduan lah. Okey, dia kata semua kharijatul umur andab. Kemudian urusan dia keluar elok tapi keadaan tadi bertukar. Pasal sebahagian daripada besar daripada Khawarij tu, geng-geng bunuh Osman tu, dia lari ke tentera Osman, dia tembak tentera duduk tentera Ali separuh, tentera Zubair bin Talha separuh, kemudian diorang panas dua arah. Jadi peperangan berlaku. Walaupun sebenarnya Aisyah pergi untuk padamkan supaya macam asal ketika diorang ajak Aisyah, dia kata harap bila datang Aisyah, diorang tengok Aisyah, diorang teringat Nabi dan diorang berhenti berperang. Okey. Jadi kalau kita kata apa Aisyah radhiyallahu anha buat dalam kes qasarkan solat, dia paling tinggi pun macam Nabi kata. Dia kata idza ijtahada ahadukum fa asabal fa huwa ajran. Bila berijtihad seorang kamu, maka dia tepat, maka dia 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajr. Kalau dia salah, 1 pahala saja dia dapat. Okey. Tapi pendapat yang paling ni paling jelas adalah kenapa Aisyah radhiyallahu anha sempurnakan, sebab dia anggap benda tu adalah kelonggaran sahaja dan dia tak rasa perlu. Maka dia pun kekalkan solat 4.
Adapun Uthman bin Affan pula, okey. Para ulama telah kaji kenapa Uthman bin Affan ketika musafir dia pun qasar salat. Tapi kisah Uthman ni yang lebih terang ditunjukkan ketika mana hari Arafah pada tahun dia membawa orang haji. Okey. Dan dia ketika itu dia bahawa Uthman bin Affan ni dia imam orang ramai. Okey, maka dia di mana dia berada di itu rumah dia. Tapi dia tolak sebab Nabi sendiri adalah lebih utama, tapi Nabi tak jamak tak sempurnakan solat, Nabi qasar. Okay, Nabi tak buat pun. Di antara ada juga kata dia ada penduduk Mekah. Ni pun tolak juga. Nabi tu musafir dengan isteri-isteri dia. Dan dulu isteri-isteri dia bersama Nabi di Mekah. Maka dia qasar. Maka Nabi tetap qasar juga. Jadi kalau kita nak faham sini Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia memang ada harta banyak. Kalau ni nak faham harta Uthman banyak. Di Mekah pun dia ada harta, di Madinah pun dia ada harta. So kalau kerana itu mungkin itu paling kuat lah. Paling kuat. So kalau kata orang tersebut bila bersama keluarga dia bersama dengan dia tak dikira musafir. Nabi sendiri isteri ada tapi tetap kira diri sebagai seorang musafir. Okey. Dan ada kata bahawa apa Uthman buat kerana demi orang-orang Arab supaya mereka tak tersilap faham bahawa menyangka fardu solat tu adalah 2 rakaat. Sebab takut orang Arab Badui datang tak reti-reti lagi. Tapi ini tolaklah Nabi dulu lebih utama untuk buat tapi Nabi tak buat. Kan? Dan kemudian dia telah mengetahui orang Arab dan semua orang Islam bahawa solat ketika tak musafir 4. Dan siapa jahil itu baru masuk Islam sangat sikit. Dan dia tak boleh ubah kaedah umum tentang solat tu fardu 4 kerana orang ada kita bimbang macam tu. Ni banyak kes lah macam orang bimbang dan takut sekian tukar buang hukum. Tak boleh. Macam orang buang hudud kerana takut nanti orang kafir kata Islam beri. Ini pun salah lah. Sama macam ni. Dia takkan Uthman buat kerana itu tak. Dia kata. Okey. Dan dia kata Uthman ni ada kata Uthman telah berniat untuk tinggal di Mekah selepas daripada haji. Ini tolak juga bahawa tempat tinggal di Mekah ni bagi muhajirin ni lebih 3 hari tak dibenarkan. Jadi ada juga kata Uthman bin Affan di Mina ada harta. Maka dia dilihat diri seorang mukim. Jadi ada kata ini jauh juga. Okey. Dan tak dikatakan demikian. Dan sebenarnya orang musafir bila berlintas dengan apa yang dimiliki daripada bumi dan tak ada padanya penduduk hukumnya ada hukum mukim. Dan bentuk pertama yang dikatakan tu ialah ada kata yang betulnya adalah Uthman melihat dia adalah sebagai sebab dia tak qasar adalah kerana dia rasakan itu hanya sebagai kelonggaran saja, dia tak rasakan perlu. Maka dia kekalkan. Itu pendapat yang dipilih sebagai para besar para ulama. Walaupun macam saya kata tadi Uthman bin Affan punya harta di Mekah yang dirasa diri orang Mekah tu kerana harta tu lebih kuat sebenarnya berbanding yang lain. Sebab anda kuliah pasal kita tahu bahawa dia ketika mana perjalanan nanti kita baca dia perjalanan hadis Ibnu Umar ketika perjalanan Uthman bin Affan dia qasar. Ketika di Mekah dia tak qasar ikut pada riwayat yang datang. Sedangkan Aisyah anha sepanjang waktu. Aisyah sepanjang waktu. Uthman ketika di Mekah saja. Adapun ketika perjalanan dia qasar. Dia qasar. Macam hadis yang kita baca yang kita nak baca lepas ni. Baik. Okey. Okey, dalam hadis berikutnya dia kata An Hafs bin Asim bin Umar, daripada Hafs bin Asim daripada Umar bin Khattab. Ni anak Umar nama Asim. Daripada Ibnu Umar, daripada Umar bin Khattab, an abihi daripada bapa dia. Hafs bin Asim daripada bapa dia daripada Asim. Asim bin Umar bin Khattab. Qala berkata Asim, sahabat itu Ibnu Umar. Sahabat itu aku mengiringi atau bersama-sama Ibnu Umar fi tariqi Makkah dalam jalan ke Mekah. Jalan Mekah. Qala berkata Asim. Kata Asim, fasalla lana zuhra wa rak'atain. Lalu telah solat untuk kami Ibnu Umar solat untuk kami zuhur tu 2 rakaat je. Thumma aqbala wa aqbalna ma'ahu. Kemudian dia pusing dan kami pusing bersama dia lah. Hatta lepas habis solat tu dia pun pulanglah patah balik ke hatta ja'arah lahu. Sampai datang ke tempat duduk dia ke kemah dia dan kami pun duduk. Mana lepas solat tu dia berehat. Diorang berehat, Ibnu Umar rehat, diorang pun rehat sama. Lalu dia kata fahadas minhu iltifat. Lalu terlihat
terkena pada dia satu tolehan nahwa haitsu silla, di mana tempat di mana dia solat tadi. Dia toleh ke tempat dia solat tadi. Ya, atau solat disolatkan Silla tu disolatkan. Tempat mana disolat tu dia tengok balik. Tiba-tiba fara'a nasan qiyaman. Dia lihat orang ramai ada ramai berdiri tengah solat. Faqala ma yasnau haula. Dia kata apa dia orang buat tu? Apa orang tu buat? Orang ni buat apa ni? Qultu berkata Asim. Yusabbihun, mereka solat sunat. Mereka solat sunat. Lepas solat Zuhur 2 rakaat tu, dia terus duduk, dia pergi ke arah kenderaan, ke arah kemah dia. Dia bangun, dia tinggal di situ, pergi duduk ke kemah, kat tempat dia kemah. Dan tengah duduk tu tengok orang solat. Dia kata lah, apa nama tu? Kul tu berkata Asim, yusabbihun, mereka solat sunat. Sabbaha dengan maksud solat sunat. Mereka solat sunat, membuat sunat. Qala berkata Ibnu Umar, la kuntu musabbihan la atmamtu salati. Kalau aku nak buat solat sunat, nescaya aku pasti akan sempurnakan solatku. Dia kata apa? Ya benar akhi, wahai anak saudaraku. Dia kata pada Asim. Pada Asim Asim. Anak saudara. Ayolah, itulah. Daripada bapa dia, Asim. Asim. Dia benar akhi. Kalau dia benar akhi tu Hafs lah. Ini masalah ni. Dia benar akhi. Okey. Apa kita teruskan. Ya benar akhi, wahai anak saudaraku, dia kata, ini sahabat Rasulullah SAW fi safari. Aku telah berteman atau beriringan bersama-sama Rasulullah SAW ketika musafir. Falam yazid ala rak'ataini hatta qabidahu Allah. Maka Nabi tak lebih daripada 2 rakaat sehinggalah Allah Taala matikan baginda. Wasaitu Abu Bakrin. Aku teman bersama Abu Bakar. Falam yazid ala rak'ataini hatta qabidahu Allah, dan dia tak lebih daripada 2 rakaat ketika sehinggalah Allah Taala matikan dia. Allah Taala cabut nyawa dia. Wasaitu Umar, aku teman bersama Umar. Aku bersama Umar ketika musafir. Falam yazid ala rak'ataini hatta qabidahu Allah. Maka tak lebih daripada 2 rakaat sehingga Allah Taala matikan dia. Cabut nyawa dia. Thumma ni lafaz ni. Thumma sahibtu Umar Uthman, aku teman bersama Uthman. Okey. Falam yazid ala rak'ataini hatta qabidahu Allah, dan dia tak lebih 2 rakaat sehingga Allah Taala matikan dia. Ni dalam perjalanan lah. Ini betul dalam perjalanan. Pasal tadi kes dia orang berhenti. Jadi Uthman bin Affan ikut pada hadis ni, dia ketika perjalanan pun dia masih lagi apa? Qasar. Kes yang berlaku yang diorang timbul tajuk tentang Uthman ni, ketika haji di Arafah, dia tidak qasar. Itu tajuk asal dia. Itu tajuk yang perbahasan sekarang ni. Sedangkan ketika musafir, dia qasar. Aisyah anha lain. Aisyah, dia sentiasa sempurnakan. Sentiasa solat 4. Tak solat 2 langsung. Ketika musafir pun, sampai ketika perbualan dalam Sunan Nasa'i tu, tanya Nabi SAW, dia kata engkau solat penuh, aku solat 2. Engkau berbuka, aku puasa. Waktu Nabi kata, engkau bagus, okey. Nabi izinkan dia buat. So kat situ kita faham dari segi pengertian tu, yang Aisyah anha the whole musafir tu dia solat penuh. Dia tak buat kerja apa pun, duduk dalam sekedut tu kan. Dan dalam kemah kecil atas unta tu, dia duduk atas tu je. Tak buat apa, mungkin dia rasakan kerana itu dia solat penuh dah sentiasa. Tapi kalau kita nak fahamkan Uthman bin Affan, solat penuh dia tadi ketika di Mekah. Ketika musafir, ikut pada hadis ini Ibnu Umar kata, ketika musafir, ketika perjalanan, ketika on the journey, bukan dekat Mekah, dia akan solat solat qasar. Yang kes di Mekah tu yang dia tak solat qasar, itu yang tajuk asal. Yang menjadikan perbahasan ni sebab tu. Lepas tu saya bagi kalau kata Aisyah anha mungkin anggap macam tu. Tapi Uthman bin Affan, tajuk yang tentang harta dia ada di Mekah tu, macam kita kata saya ada rumah 2. Di Mekah ada, di sini ada. Maka saya sampai Mekah saya tak boleh qasar, tak jamak qasar. Sampai di rumah saya sini pun saya tak jamak qasar. Ini bagi orang yang ada 2 rumah. Ada 2 rumah Baik. Waqad qala Allah Ta'ala firmankan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maksudnya telah ada untuk kalian pada Rasulullah tauladan yang baik. Semua para sahabat ikut, aku ikut juga. Dia kata macam tu. Jadi maksud dia ketika musafir, tidak ada solat sunat dilaksanakan daripada rawatib-rawatib kecuali 2 je yang Nabi tak tinggalkan. Itu solat witir dan juga itu solat witir dan juga solat sunat 2 rakaat sebelum subuh.
Itu yang Nabi tak pernah tinggal. Adapun ketika musafir, Nabi tinggalkan semua. Semua Nabi tinggalkan. Nabi left out, tak ada satu pun Nabi buat solat sunat. Kecuali itulah 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat untuk witir. 3 rakaat untuk witir yang Nabi takkan tinggalkan. Solat witir Nabi takkan tinggalkan. Okey. Okey, selain itu juga, selain daripada tajuk tu, kita boleh baca daripada hadis ni, kisah contoh macam apa nak fahamkan kisah apa ketika disebut solat khauf. Tadi ada Ibn Abbas sebut solat khauf. Dia kata difardukan solat di atas lidah Allah Taala fardukan solat di atas lidah nabinya ketika hadar tak musafir 4, ketika musafir 2, ketika ketakutan 1. Okey. Telah pergi telah berpendapat tentang 1 rakaat. Telah berpendapat sekumpulan di kalangan para salaf soleh kepada zahir pengertian ini. Dia kata solat khauf 1 rakaat saja. Ketika kepayahan, ketika susah. Ini pendapat Ishaq bin Rahawih. Okey. Dan beliau berkata adapun ketika mana bersangatan dahsyat kepayahan, maka 1 rakaat saja yang orang tu tunduk kepala untuk isyaratkan dengan solat. Kalau tak mampu untuk sujud dan dia tak mampu untuk sujud maka dia solat sedemikian. Maka tadi takbir dan juga solat macam tu. Kata ad-dhahak kata tidak mampu untuk satu rakaat maka 2 takbir. 2 takbir pun jaci dia kata. Kata Auza'i tidak memadai untuk dia takbir saja. Berkata Qatadah dan Hasan Basri solat khauf 1 rakaat untuk satu kumpulan daripada makmum, untuk imam 2 rakaat. Untuk imam 2 rakaat. Ini pendapat solat khauf ni kita bincangkan. Sebenarnya kalau kita solat khauf, memang solat tu dilakukan 2 rakaat. Cuma masalah solat khauf tu ketika buat tu imam akan solat dengan kumpulan pertama 1 rakaat dan kumpulan kedua 1 rakaat. Tapi diorang tetap solat 2 juga. 2 rakaat. Cuma masalah adakah pecahan solat rakaat pertama tu, imam solat dengan grup pertama tu sebagai solat zuhur. Kemudian satu lagi solat asar. Itu ada khilaf nanti kita bincang insya-Allah. Okey. Jadi dia kata dalam tajuk ni juga bila kita baca tentang tajuk ayat surah Nisa 101 tu, tiada ke atas kamu kesalahan untuk memendekkan solat. Maksud dia adalah qasar solat ni pada bilangan rakaat. Okey. Dan qasar ni dengan perubahan bentuk rupa. Ini maksudnya pasal ketika qasar solat ni 2 maksud sebenarnya. Satu pendekkan rakaat daripada 4 jadi 2. Satu lagi ketika solat ketakutan dia akan potong lagi masalah pergerakan pula. Okey. Dan bahkan ini adalah sedekah yang atas sedekah ke atas kalian. Okey. Dan bila ditanya tentang qasar dia ketika aman maka sabda Nabi SAW ketika tu dia pemudahan dan juga tauhid bahawa ayat ni mengandungi untuk qasar solat ketika khauf sekali. Ketika pasal bila perbincangan soalan yang tanya kepada Umar, Ya'la bin Umayyah kata orang telah aman. So dia faham maksud dia bukan hanya sekadar jumlah rakaat tapi cara solat tu. Itu juga soalan Umar kepada Nabi. Okey. Dan jadi apa yang disedekahkan dengannya. Jadi dia jadi buang syarat ketakutan pada khauf, pada qasar ni pada bilangan rakaat bersama dengan aman. Bila kita aman, kita tak ada ketakutan, maka kita tak qasarkan perbuatan. Kita qasarkan hanya jumlah rakaat saja. Kalau kita ketakutan, tambah dengan qasarkan pendekkan dari segi masalah pergerakan. Pasal daripada patut rukuk, kita tunduk kepala saja. Patutnya sujud, kita tunduk kepala saja untuk isyarat kepada sujud dan rukuk. Bukannya kita buat kita tak buat sempurna. So qasar jugalah tu. Peringkasan tu qasar juga. So meringkaskan tadi 2 maksud pada ayat tersebut. Maksud dia qasar pergerakan atau qasar jumlah. Okey. Dan dikatakan kebanyakan manusia apa orang ramai baca ayat ni dan dia kata okey. Dan dia kata bahawa dia kata himpun hadis tadi tidak salah untuk mengqasarkan solat dan tak dibayangkan qasar ni wajib dia kata tidaklah wajib, tidak pada musafar, tidak pada ketakutan. Kerana dia tak dikatakan wajib. Sebab tu kata tidak ada salah. Maksudnya kamu boleh buat benda berkenaan. Tapi dari segi masalah pelaksanaan tidak diwajibkan. Okey. Kita habis hadis tu. Okey. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Ada soalan tak?
Assalamualaikum Ustaz. Selamat Tuhan. Begini Ustaz, kalau perjalanan tu maksudnya orang yang dari buat penerbangan Ustaz, naik kapal terbang Terus? daripada Kuala Lumpur menghala ke destinasi mungkin London ke, dia Terus? punya hari tu dah menyusur ke awal hari Ustaz. Jika di Kuala Terus? Lumpur tu dia dah buat solat maghrib, tiba di London, katalah London destinasi dia, masa tu waktu Zuhur. Perlu tak dia buat sembahyang Zuhur, sembahyang Asar di London nanti? Ataupun ditunggu Dia waktu Isyak? dia macam ni, bila seorang tu musafir kan, ataupun dia berada ke di mana saja, dia ikut terus pada keadaan apa yang di atas kepala dia, matahari di atas kepala dia. Matahari atas kepala dia. Dia bukan kira masalah dah solat kat mana. Contoh tadi dia solat dah maghrib kan, sampai kat Zuhur situ baru Zuhur. Okey. Atas kepala dia ada apa? Tajuk atas kepala dia ada apa? Sebab macam kita berpuasa lah. Kalau kita berpuasa kan, contoh macam kita ikut Sabah Sarawak, patut dah boleh buka. Tapi kita bergerak ke arah Kuala Lumpur, naik kapal terbang, tak lagi buka puasa. So jangan buka puasa lagi lah. So kita ikut. Saya faham tak? Tapi Ustaz, ada yang ada hadis ke mengatakan kita tidak boleh mengadakan solat fardu 2 kali dalam sehari semalam? Mana ada? Mana ada? Siapa cakap? Yang Nabi sebut tu kepada seorang lelaki yang solat subuh 2 kali. Dia solat sunat lepas subuh. Nabi kata solat fajar 2 rakaat saja. Itu Nabi cakap pada dia sebab kes dia, lelaki tersebut, dia solat waktu haram. Kalau dia kata orang tersebut dia solat kan, dia solat katakanlah dia solat dia solat panggil apa dah solat Zuhur. Dia lepas solat Zuhur kena solat lagi. Dia solat lagi kan. Tak ada masalah. Cuma dia tak solat Zuhur juga kecuali kalau dia temankan orang berjemaah. Dia orang tu solat seorang, dia dah solat Zuhur kat rumah tadi. Lepas tu sampai esok ada solat lagi. Dia solat lagi. Lepas tu balik rumah, isteri dia tak solat lagi. Dia solat lagi. Tak ada masalah kat situ. Solat macam-macam Nabi zaman Nabi kan, kata macam Muaz bin Jabal. Kan dia solat Isyak bersama Nabi. Bersama Nabi dekat dia solat Isyak bersama Nabi dekat Madinah, dekat Masjid Nabawi. Lepas tu lepas Nabi habis solat, dia pun pergi ke kampung yang Nabi lantik jadi imam. Dia solat pula jadi imam kat situ. So tak mana jadi kata tak boleh solat lebih. Yang sepatutnya orang tersebut yang betulnya adalah dia ikut pada matahari atas kepala dia. Faham tak? Dia tak usah kira masalah. Contoh macam malam Qadar. Malam Qadar di Malaysia. Malam Qadar di London. Malam Qadar di Madinah. Malam Qadar di Amerika Syarikat. Kita tak hiraukan soalan dia kita berada pada negara mana. Ketika mana kita berada tu tengah malam ke siang. So kita berasal pada tajuk asal. Kan pada Allah kata apa? Aqimis solata liduluki syamsi. Jadi kalau solat kerana gelincirnya matahari. Bila gelincir matahari jadi wajib solat. So maksudnya kalau dia kata dia sampai tempat berkenaan, dan kalau dia kata masih lagi waktu, contoh kalau dia sampai Zuhur juga. Tak apa. Zuhur dah dilaksana. Tapi kalau dia kata contoh tadi solat maghrib, sampai tempat berkenaan, Zuhur masih boleh solatkan. Dan matahari atas kepala dia bergantung matahari. Dia ikut pada matahari atas kepala dia. Bukan berdasar kepada dah buat ke tadi ke tidak. Sebab apa berlaku di Malaysia, Apa berlaku di London. Betul tak? Apa berlaku di Malaysia. Apa berlaku di London. Sebab dia kena tengok matahari atas kepala dia. Kalau dia dah solat Zuhur, sampai sana Zuhur masih lagi baru diazankan. Tak apalah. Tak ada masalah. Ni kalau tajuk dah malam dan siang. Malam dan siang berlaku beza. Dia solat maghrib di Malaysia, dia sampai kat sana cerah lagi. Dan kalau dikatakan dia buat sekalipun solat tadi, dia anggap yang kedua tu sunat lah. Yang pertama jadi wajib. Sebab dia tahu bahawa matahari atas kepala dia baru saja masuk. Dia tak boleh kata saya dah solat ikut masa Malaysia. Sebab masa Malaysia, dia berada di London tajuk lain. Faham tak? Dan tajuk masalah kata tak boleh solat 2 kali tu berdasar pada apa kita baca hadis Nabi yang datang, macam kisah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang Nabi kata kenaan yang timbul jadi satu masa nanti akan ada pemimpin melewatkan solat pada waktunya. Kan ketika tu kan Ibn Mas'ud kata Nabi ajar apa? Nabi kata kamu solat di rumah pada waktunya, kamu solat bersama imam. Bersolat bersama imam
sunat. Solat contoh Zuhur tu buat 2 kali. Di rumah buat sekali ketika awal waktu, sampai di masjid tengok orang baru solat dan solat lagi. Tak ada masalah kat situ. Kalau paling-paling ni pun kita kata apa? Kita kata solat kedua tu adalah sunat. Solat kedua tu adalah sunat. Kalau dia sampai ke London, Zuhur baru masuk, Asar masuk, solat kedua tu adalah sunat. Sebab situ macam dia solat masuk masjid. Orang solat. Kita dah solat dah kat rumah. Tapi sampai tempat tu orang solat. Dia kata solat lagi. Tak ada masalah kat situ. Boleh dikatakan yang kedua tu adalah sunat. Yang kedua tu adalah sunat. Macam mana kita masuk masjid dah solat kat rumah. Sampai masjid orang baru solat. Nak solat. Kita adab dia, kita kena solat bersama dengan orang di situ. Itu tajuk sepatutnya lah. Faham tak? Jelas? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fikum. Okey. Tak ada soalan lain. Dia kalau malu cakap, kalau malu tulis, cakap je. Bukan orang tahu pun muka kan. Nama nampak lah. Siapa-siapa yang tanya soalan boleh tanya soalan. Ada 3 minit, ada 2 minit lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Itulah sama dengan question Tuan Haji tu tadi. Saya susah kalau flight macam lah pergi US tu 20 jam direct flight ke London. Tu maghrib, isya dengan subuh tu tak tahu macam mana dia punya time tu. Dia actually berikut matahari Kak. Kalau dia kata ikutkan kita cerita macam kita apa, naik kapal terbang daripada Kabil kan. Naik kapal terbang daripada Yaman, Sana'a pergi Dubai. Kedua Dubai. Kemudian dari Dubai pergi singgah dekat Delhi. Delhi baru datang ke Kuala Lumpur. Kami tengok matahari. Kami tengok matahari atas kapal terbang tu yang lintasan. Maksudnya kedudukan ketika subuh kan. Kita ikut subuh Malaysia, kita ikut subuh dekat sekian. Kita ikut subuh pada waktu flight tengah ni. Atau tengah flight, subuh kita kan diorang ada letak macam carta siang tu macam mana. Dia buat peta map dunia, ada cahaya siang. Kita follow itulah. Follow itulah. Dan bahkan zaman sekarang moden, kita boleh check Zohor tempat kita lintas tu pukul berapa. Dan lebih patut macam Zohor dan Asar, kita buat pada waktu Asar. Maksudnya kalau kita lintas Mumbai Doha kan, kita tak tahu Zohor ke Asar. Okay, kita ambil Asar. Sampai tempat tu di mana matahari kedudukan Asar. Dan kita solatlah Zohor dan Asar. Kalau subuh tak, kita kena tengok buka tingkap lah. Nampak? Kena tengok kan. Kita gelap kan. Memang dia ada timing dia. Memang dia orang akan maklum macam tu. Jadi kita boleh follow terus matahari atas kepala kita. Bukannya kita follow tunggu sampai. Kalau kita rasa payah dan sampai di Amerika Syarikat terus solat. Apa kita tak solat lagi? Solatlah apa tak solat yang lagi. tangguh tu lah. Mana yang tangguh lah. Ya, kemudian terus lah. Subuh, Zuhur, Asar. Kalau kita ada berapa jam lupa kan. Subuh, Zuhur, Asar. Sampai macam tu lah. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib kan tak kisah. Yang penting sampai destinasi kita boleh option. Option kita 2. Either kita terus ikut waktu yang ada ketika ikut pergerakan matahari atas kepala kita ataupun matahari kat terbang kan, matahari macam mana, atau satu lagi kita tunggu sampai destinasi pun boleh juga. Tak ada masalah. Tapi kalau kita yang solat yang ikut waktu tu, kita rasa bimbang tak masuk waktu tak sah Solat tanpa masuk waktu tak sah. So kita ambil masa kedua. Contoh macam Zuhur dan Asar ambil Asar. Maghrib Isyak ambil Isyak. Subuh saja yang kena pastikan apa masuk waktu. Itu ke jamak lah Ustaz kan? Ambil jamak lah. Betul. Ke jamak. Lepas tu ada soalan, katalah yang tadi traffic jam, katalah kita nak pergi kampung ke so traffic jam, katalah plus pun kita tak jumpa. Adakah kita boleh solat tepi jalan tu je? Tak sepatut terus tepi jalan. Yang dibuat hari tu saya kata salah. Sebab bahayakan diri. Kalau datang lori langgar, macam mana? Berderet tu pasal kita tahu emergency lane ni kadang-kadang. Emergency. Kalau lori tu buat tayar dia pecah, dia nak kena berhenti juga, dia kena lari mana? Dan kadang-kadang benda tu kereta tepi jalan tu dengan pencahayaan tak cukup pasal lampu depan dengan ada depan. Orang tak perasan tau. So bahaya. Sebab tu bagi saya lebih baik sampai ke destinasi. Saya kadang-kadang dengan isteri saya kadang-kadang kita orang bergerak kan. Kadang-kadang macam tu, kadang-kadang kita orang sangkut Zuhur dan Asar tu. Kita keluar sebelum Zuhur. Kemudian Zuhur tak lepas lagi, Asar pun dan habis dah. Saya terus jalan. Saya tak bagi berhenti. Masuk RNR pun tak boleh berhenti. Penuh. Kemudian kalau kita berhenti jalan bahaya. Saya kata semua sampailah. Kita buat macam mana Nabi buat ketika perang Uhud.
perang Ahzab. Tangguhkan solat sampai sampai kita selamat. Sampai kita selesai. Itu lebih baik. Tapi kalau macam katalah saya pergi Australia, pergi shopping apa ke, bukan pergi jalan-jalan outstation. Lepas tu saya nampak macam playground ke padang, boleh saya stop kat situ solat? Kena solat lah. Itu tak ada masalah. Itu boleh ya? Yang ini kes jam tadi tu, kita boleh berhenti. Yang itu tak patutlah kita solat lah. Playground ke apa, ke tepi jalan ke, tak kisah. Macam baru ni macam apa saya keluar. Saya keluar jauh kot. Saya keluar ni. Saya daripada rumah pergi ke mana kemudian tapi saya himpun jarak sebab kita pergi sini. Memang saya jalan 1 kilometer itu. The last tempat sebelum saya balik rumah, actually saya singgah dekat kedai motor dekat Meru. Tapi ketika tu masih lagi Zuhur lah. Kalau dia kata saya tak tangguh, saya takut nanti lewat. Saya tak selesai sepi motor, takut sampai rumah dia kan azan asar. Dia solat kat kedai motor tu, tanya dengan dia boleh mau solat, dia kata apa? Sejadah tak ada bang, saya tak apa hal. Dia solat Zuhur dengan asar kat dalam lingkup motor tu. Itu benda tu kita kena faham apa? Kita tak perlu tangguhkan. Kadang-kadang sore saya buat. Kadang-kadang saya keluar dengan isteri saya kan, ini waktu dah apa ni, tak masa ni janji dah pergi beli belah, tak perasan ni, dia tengok ini dah terlewat ni, saya kata. Saya dalam kedai tu, saya alih kursi sikit, saya bersolat di situ. Itu benda tu masalah kena ni lah. Tebal muka sikit lah. Orang ke kedai takut buat. Takut orang kata apa kan. Itu benda tu kena biasakan. Sebab solat ni di mana saja kita berada. Tak perlu tunggu. Apa keadaan macam kata tadi, tak perlu tunggu sampai rumah. Tapi kalau kes yang jam tadi, saya kata tunggu sampai rumah. Sebab tak boleh. Adapun solat dalam kenderaan bergerak macam tu, sebagainya, tidak timbul masalah seperti khauf. Kalau peperangan, kita lari daripada musuh, yes. If dalam kisah, kita tengah lari daripada dikejar oleh musuh. Ketika musuh masuk Malaysia, na'udzubillah, kemudian kita tengah lari kat highway tu untuk elakkan daripada tangkap oleh diorang. So ketika itu kita boleh apply solat khauf. Boleh solat dalam keadaan dalam kenderaan, solat fardu Adapun solat sunat kita ada masalah, jadi solat fardu yang kena turun. So, Nabi tak pernah solat ketika mana musafir tu, kecuali Nabi turun dalam peperangan dia. Berjalan dan juga bergerak, Nabi kata. Berjalan ke bergunung tak apa. Ketika ketakutan. Adapun ketika mana tidak ada ketakutan dan kita kena turun bawah juga. Solat. Qasar, jamak tak ada hal. Tapi ketika ketakutan boleh. Dengan lari musuh kejar, kita solat dalam keadaan kereta tu, itu tak payah ulang dah. Tak perlu diulang balik. Okey, baik Baik, kita berhenti sini. Sambung kemudian. InsyaAllah pada masa akan datang. Dan nanti bab kita akan datang adalah bab yang akan datang adalah berkenaan dengan bab min aina yabda'u min aina yabda'u bil qasri idza kharaja min watanihi. Dari manakah seorang tu mulakan qasar bila dia keluar daripada tempat tinggal dia. Wastimrarihi ala qasri malam yanwi iqamah. Dan berkekalan seorang tu dalam keadaan qasar selama tak niatkan iqamah. So nanti kita akan bincangkan ni pula. Nanti kita akan ambil tajuk ni. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.